我是一间教会的传道人。Saudara-saudari, sebelum saya datang ke Malang, saya adalah seorang penginjil. 那间教会，我除了在教会服侍，我也是从星期一到星期六早上，在一间教会学校，就是高中校那边负责做院牧。Selain saya sebagai hamba Tuhan, di hari Minggu ya saya melayani di gereja. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu saya menjadi gembala di sebuah sekolah SMA, ini gereja juga ya. 当时我看到有一位女生，高中一的女生。Saat itu saya melihat seorang siswi yang bersekolah di SMA 1 ya. 无论是炎热的天下，或者天下大雨，她都在篮球场那边打球。Meskipun waktu di tengah-terik matahari, walaupun hujan deras, siswi ini dengan semangat, dengan setiap hari itu dia latihan basket ya, di lapangan basket. 我们已经劝她很多次了，但是她还不要停。 Kita sudah membujuk untuk melerai supaya jangan terus latihan ya, tapi dia tetap terus latihan, tidak berhenti. 只要是休息时间，在学校休息时间，或者下课，或者还没有上课之前，他一定在篮球场那边拿着那球，一直在打跳啊，不停的跑，不停的跳。 Ya, asalkan ada waktu istirahat, waktu luang di sekolah, dia terus-menerus untuk latihan di lapangan basket itu, walaupun itu loncat ataupun dia lari untuk latihan basket. 劝他不听。 Kita membujuk dia untuk berhenti, tapi dia tidak berhenti. 后来直到有一天，他的母亲来学校， Sampai suatu hari ibunya datang di sekolah, 就找我们两个人院长跟我，身为校牧， kepala sekolah dan gembala sekolah untuk kita diskusi ya, bicara ya. 他的母亲就说。 Ibunya berkata, 本来他的先生是有一间工厂的， sebenarnya suaminya memiliki sebuah pabrik, 但是因为好赌tetapi karena berjudi 结果赌输了，把工厂也赔上了。 dan karena berjudinya kalah, kemudian dia melepaskan itu pabriknya untuk orang lain. 甚至连他们自己的住家也要卖出去来还债。 Ya, sampai-sampai rumah yang tempat tinggal beliau mereka itu dijual untuk membayar hutang. 那没有房子住怎么办呢？ Dan akhirnya tidak memiliki rumah untuk tinggal, bagaimana? 他有两个孩子，一个就是这个学生大女儿跟一个小儿子，两个孩子。 Dia memiliki 2 orang anak, yaitu anak yang pertama ini yaitu seorang putri yang SMA 1, juga masih ada anak yang kedua yang kecil. 然后他讲有他先生的好朋友就跟他们说， Kemudian dia mengatakan ada seorang teman baik daripada suaminya itu mengatakan kepada mereka. 他说你们有什么困难，你们告诉我，我一定会帮你们的。 Ya, temannya ini mengatakan kalian ini memiliki sebuah kesulitan apa? Coba katakan pada saya akan menolong engkau. 然后因为他们没有地方住，当务之急就是我们需要房子。 Karena mereka tidak memiliki rumah tempat tinggal, langsung spontan mengatakan kami memerlukan rumah. 他们就很高兴，因为是从他爸爸、他父亲、他先生的好朋友说出来的。 Mereka sangat senang sekali karena dari teman baik dari papanya ini menawarkan itu. 然后他们想就住进那个房子。 Kemudian mereka tinggal di rumah itu. 那每天生活还需要用钱嘛，是吗？ Ya, setiap hari mereka memiliki kebutuhan untuk hidup ya. 他们剩下的一点点钱，就想到外部去做小生意，不要在本城市了，因为在那个城市他们欠债很多要做生意也是很难，所以他们想搬到其他城市，夫妻2个人到别的城市去就可以做生意。 Kemudian karena ada tersisa sedikit uang, mereka
pergi ke luar kota untuk berdagang ya, karena mereka tidak bisa di dalam kota itu mereka berdagang. Mereka tahu, banyak orang tahu mereka memiliki banyak hutang, karena itu mereka ke tempat lain, ke luar kota untuk berdagang. 这个做先生的呢，就长期在外部那边，妻子就星期一到星期六在外部，星期六、星期天就回来。 Ya, jadi suaminya ini, papanya ini pergi bekerja di luar kota mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian Sabtu Minggu mereka papanya ini pulang ke rumah. 大约几个月后，他就发现他的女儿身体不对劲。 Beberapa bulan kemudian bapaknya ini melihat bahwa tubuh dari anak perempuannya ini ada kelainan. 然后这个做母亲的也是觉得奇怪，问他：“你生病吗？你身体好吗？”女儿一直不说没事没事这样。 Ya, sebagai seorang mamanya ini dia merasa aneh, kemudian menanyakan kepada putrinya, apakah kamu sakit ya? Kemudian putrinya mengatakan enggak apa-apa. 然后他就更奇怪的就是不好意思，每个月他的女儿一定会跟他要钱来买卫生巾的。 Dan anehnya setiap bulan itu putrinya ini mau minta uang kepada mamanya untuk membeli pembalut ya. 但是好几个月了，女儿没有跟他要，没有钱买卫生巾。 Tetapi sudah beberapa bulan ini, akhir ini anaknya ini tidak minta uang untuk membeli pembalut. 所以而且他又这个做母亲的一定知道，看到女儿的身体好像有变化了。 Dan sebagai seorang mama pasti melihat keadaan dari putrinya ini ada perbedaan. 所以他就一直逼他的女儿说发生什么事。 Kemudian dia terus mendorong anaknya ini untuk mengatakan terjadi hal apa. 他的女儿不要说。 Dan anaknya ini tidak mau mengatakan. 后来他的母亲买那个测试避孕的那个怀孕的给他的女儿测试，叫他的女儿测试。 Kemudian dia mamanya ini membeli alat untuk mengetes kehamilan dan kemudian diberikan kepada putrinya ini untuk tes. 女儿没有测试就才说我怀孕了。 Dan putrinya ini tidak sampai dia tes kemudian mengatakan dengan jujur bahwa saya hamil. 他妈妈说谁做的？怎么回事？ Kemudian ibunya bertanya siapa yang melakukan, apa yang terjadi? 原来每逢星期一到星期五妈妈在外务的时候，这个称为他爸爸的好朋友，这个雇主趁这个女儿放学回家的时候，就亲近她。 Ternyata mulai hari Senin sampai hari Jumat ketika papa mamanya ini pergi keluar kota untuk bekerja, teman baik dari papanya ini, ya, pada saat anak putrinya ini pulang sekolah, kemudian dia memperkosa ya. 他说有好几次强奸她。 Dia mengatakan ada beberapa kali memperkosa dia. 他妈妈说到这边，一直哭了。 Ya, papanya mendengar seperti ini terus menangis. 说我们被骗了， Ya, papanya mengatakan kita ini dibohongin, ditipu. 以为是好朋友， Ya, pikirannya itu adalah teman baik. 说给我们房子住，我们就这么相信了。 Ya, bisa memberikan tempat tinggal bagi kita dan kita percaya kepada dia. 没想到全部都是骗局。 Tidak terpikir bahwa semuanya itu adalah tipu muslihatnya. 他一直在哭，一直在哭。 Dia terus menangis. 当校长跟我听到这个消息的时候，坦白说，我们真的不知道该怎么办。 Ya, saat kepala sekolah dan kepala gembala ini mendengar berita seperti ini, ya jujur kita tidak tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. 他说：“老师该怎么办？” Dia mengatakan bagaimana apa yang harus aku lakukan. 他说：“我们真的不知道该怎么说。” Jujur kita juga tidak tahu mau ngapain ya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 人很容易用花言巧语来骗对方。 ya, manusia itu begitu mudahnya dengan kata-kata yang indah untuk membohongi orang lain. 为了达到自己的目的，用各种各样的方法讲好话，应许人家有很美好的应许。 Ya, untuk
untuk mencapai tujuannya dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang begitu menarik orang untuk orang untuk percaya kepadanya. 我们会不会曾经也被这样的人家的花言巧语骗到呢？ Ya, apakah kita juga pernah ya tertipu oleh perkataan yang indah dari orang lain 人 seperti ini? 家应许我们要给我们什么，借什么给我们，全部都是骗的。 Ya, mungkin orang lain sudah berjanji pada kita untuk menolong kita, memberikan apapun yang pada kita, tetapi akhirnya dia membohongi kita dan kemudian dia pergi. 我们的上帝也是应许我们的。 Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji pada kita juga. 整本圣经充满着上帝的应许， Seluruh Alkitab adalah penuh dengan janji Tuhan. 但是上帝的应许从来不会落空的。 Tetapi selama janji Tuhan tidak pernah gagal. 从圣经旧约到新约，几乎所有的应许都实现，只有一个还没有。 Seluruh Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya tidak terjadi. 只有一个还没有应验的。 Ya, hanya satu yang belum terwujud ya, tergenapi ya, 就是主耶稣第二次再来。 yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 有一天他会再来， Suatu hari nanti dia pasti akan datang kembali. 他会按照我们的行为来赏赐我们。 Dia akan menghakimi menurut yang kita lakukan, perlakuan kita. 今天我们要看上帝其中一个应许， Hari ini kita akan melihat salah satu daripada janji Tuhan. 这个应许是关乎我们生死的， Janji ini adalah yang menentukan kehidupan mati kita. 非常严重， Sangat penting, 非常重要。 ya, sangat penting ya. 我们一起来看约翰福音第14章第1到第14节。 Mari kita sama-sama lihat di kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. 我们一起来念，能够念的，我们一起来念。 Mari kita sama membaca. 从第1节到第7节用中文念，然后第8节到第14节用英文念。 Ya, mulai ayat 1 sampai ayat 7 kita membaca dalam bahasa Mandarin, kemudian 8 sampai 14 dalam bahasa Indonesia. 1、2起，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。我往哪里去，你们知道；那条路你们也知道。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道是哪条路？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。” Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang aku minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Dan aku minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 好，我们先到这里。我们要看非常重要的应许是什么？第一，主耶稣必定会再来。 Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu pasti akan datang kembali.
主耶稣又必定再来跟我们有什么关系呢？ Yesus datang kembali pada kita itu apa yang terjadi pada kita. 这边讲到你们心里不要忧愁， Di sini saya dikatakan jangan hatimu khawatir. 表示主耶稣知道他的门徒非常忧愁惧怕。 Ya, pastinya Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu adalah khawatir dan takut. 今天主耶稣跟弟兄姐妹跟我讲，不要忧愁。 Hari ini Tuhan Yesus berkata pada saudara-saudari semua, pada saya, janganlah engkau khawatir dan takut. 为什么呢？ Kenapa? 当时主耶稣跟他的门徒说不要忧愁，他的门徒知道主耶稣要离开他们了。 Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya jangan khawatir dan takut, karena pada waktu itu murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. 3年半的时间，门徒跟主耶稣在一起，他们放下一切来跟随主耶稣。 Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dan mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. 他们没有东西吃，主耶稣可以把5饼2鱼给他们吃。 Di saat mereka tidak memiliki makanan, Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk mereka makan semua. 他们没有钱来交税，主耶稣从一条鱼的口里面取了钱出来交税。 Mereka tidak memiliki uang untuk membayar pajak. Tuhan Yesus membuat mereka di dalam mulut ikan mengambil uang untuk mereka membayar pajak. 有生病的，主耶稣医治他们。 Yang memiliki sakit penyakit, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. 3年半的时间，他们经历了、看了主耶稣行了许许多多的神迹。 Dan selama 3,5 tahun mereka mengalami dan melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang banyak sekali. 就算很多人，尤其是法利赛人反对他们，他们也不怕。 Ya, meskipun banyak orang, yang terutama adalah orang-orang Farisi, menentang mereka, mereka semua tidak takut. 但是如果现在主耶稣走了， Tetapi saat ini, di saat Tuhan Yesus mau pergi, 该怎么办呢？ bagaimana? 他们撇下他们的工作， Mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka semua. 他们没有收入。 Mereka tidak memiliki mata pencaharian. 当时的社会很穷困，因为罗马政府，他们是在罗马政权之下的附属一个国家，腐败了。 Saat itu mereka sangat miskin sekali karena mereka di bawah pemerintahan bangsa Romawi, yaitu jajahan Roma. 很多人没有工作做， Banyak sekali orang-orang tidak memiliki pekerjaan. 那当然会忧虑、忧愁。 Ya, tentunya mereka akan merasa khawatir. 但是主耶稣应许他们， Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan mereka. 你们要相信神， Kau harus percaya pada Tuhan. 也当相信我， Juga percayalah kepadaku. 我不会撇下你的。 Aku tidak akan meninggalkan 在18节那边有讲到，我不会撇下你们，好像孤儿那样。 Ya, di ayat ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti orang anak yang yatim piatu, yang tidak memiliki papa mama. 亲爱的弟兄姐 Saudara 妹， semua yang 我 terkasih, 们知道现在的世界越来越混乱。 kita saat ini dari dunia yang semakin kacau balau. 圣经2000年前已经告诉我们了，在提摩太后书那边有记载说，末世会的情况会越来越严重，这个不奇怪了。 Ya, 2000 tahun yang lalu sudah diberitahu dalam Alkitab bahwa akhir zaman ini akan semakin kacau balau. Di dalam 2 Timotius dikatakan. 现在我们看到也经历到了， Dan saat ini kita melihat dan mengalami semua ini. 工作很难找，生意很难做， Pekerjaan sulit dicari, kemudian perdagangan yaitu sulit sekali kita keadaannya. 外面一直在打仗， Di luar sana terus-menerus perang 影响国内的经济， dan mempengaruhi keadaan ekonomi di dalam negeri ini. 经济不好就会影响什么？治安是吗？ Ya, pada saat keadaan ekonomi tidak baik akan mempengaruhi keamanan. 治安不好，人心惶惶。 Nah, pada saat keamanan tidak baik, maka hati daripada manusia itu akan semakin kacau balau. 人心惶惶，又加上什么？又增加罪恶，社会里面的刑事罪。 Dan pada saat hati manusia kacau balau itu akan 所以 menjadi 这个是恶， perputaran tidak baik di dalam
keadaan 这个是 kriminal. 恶性循环， Semuanya adalah sebuah perputaran yang tidak baik, yang jahat. 还没有加上天灾人祸，是吗？ Ya, belum lagi ditambah bencana alam. 还没有再加上各种各样的疾病啊。 Ya, belum lagi ditambah banyak sekali sakit penyakit. 现在的人伤风感冒比以前的人伤风感冒，现在的人伤风感冒很难好，是吗？ Ya, dalam keadaan dulu kalau flu batuk pilek itu beda dengan sekarang flu batuk pileknya ya sulit sekali disembuhkan saat ini. 科技越来越发达， Teknologi semakin maju 医疗越来越先进， dan pengobatan semakin lama semakin semakin baik ya. 但是很讽刺的就是疾病越来越难好啊。 Ya, tetapi yang dialami oleh manusia ini bahwa sakit penyakit semakin lama semakin sulit disembuhkan. 但是这就是事实，我们面对的世界。 Dan ini adalah semua yang kita hadapi di dunia ini. 但是今天主耶稣告诉我们，不要忧愁。 Tapi saat ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan khawatir hatimu. 他说，有一天他会再来，必定再来。 Ya, dia mengatakan bahwa suatu hari nanti dia pasti akan datang kembali. 他来会接弟兄姐妹和我回天家。 Ya, Tuhan Yesus datang kembali di dunia yang membawa kita 意思 pada 是， semua untuk kembali ke surga. 意思是说，这些现在的痛苦是短暂的， Ya, artinya adalah kesengsaraan saat ini adalah sementara. 不用怕，会过去的。 Jangan takut dan semua ini akan berlalu. 不用怕，我会跟你们在一起。 Jangan takut aku akan bersama-sama dengan engkau. 不用怕，你们现在短暂的痛苦呢，比将来的荣耀、领受的荣耀呢，现在至战至轻，不算什么的。 Jangan takut bahwa kesengsaraan di dunia saat ini tidak sebanding dengan apa yang akan kau terima nanti di surga, yaitu dunia kekal nanti. 所以努力的活下去。 Oleh karena itu baiklah hidup terus-menerus di dunia ini. 他说：“当你们到天堂的时候，在那边我父有很多地方住。 Ya, beliau mengatakan bahwa saat kau kembali ke surga nanti banyak sekali rumah-rumah Bapakku untuk tempat tinggalmu. 这边不是说天堂的房子有很多一个一个，不是这个意思 Ya, 啊。 bukan berarti bahwa nanti di surga rumahnya itu banyak ya. 但是他的意思就是说，我们见到上帝，天天会见到上帝了，没有痛苦了，永远会跟上帝同在一起了。 Ya, artinya adalah saat kita nanti bertemu dengan Tuhan, setiap hari kita bertemu muka dengan Tuhan, dan saat itu kita akan bersuka cita, tidak ada sakit penyakit. 所以，如果我们知道现在的痛苦是至战至轻的，会过去的话呢， Oleh karena itu saat ini di saat ada penderitaan yang sementara ini semuanya akan berlalu. 我们就不需要忧虑， Kita tidak perlu takut. 我们就不需要不择手段的来争取我们在世上的一切的需要。 Ya, janganlah kita dengan segala macam cara untuk mendapatkan yaitu hal-hal materi di dunia ini. 好好的按照上帝的按照上帝的旨意活在这个世上。 Baik-baiklah dengan rencana, menurut rencana Tuhan kita hidup di dunia ini. 然后主耶稣就说：“那你们怎么样去到父的家呢？” Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada mereka, bagaimana engkau bisa kembali ke rumah Bapa? 主耶稣就说：“我就是道路、真理和生命，没有人借着我不能够到父那里去。” Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seseorang pun yang dapat kembali kepada Bapa tanpa melalui aku. 什么叫做道路呢？ Apa yang dimaksud dengan jalan? 有一个牧师，他用一个比喻很好，我觉得我就用了。 Ada seorang pendeta dengan perumpamaan, saya melihat dengan perumpamaan yang begitu baik. Dia mengatakan, 有一个国王ya ada seorang raja. 他国家所有的地方他都去过了， Raja ini telah pergi kemanapun tempatnya, 除非有一座山他没有上过去。 ya, hanya ada sebuah gunung yang dia belum pernah pergi. 他不知道怎么样上那座山， Ya, raja ini tidak tahu bagaimana caranya untuk mendaki untuk naik ke gunung itu. 那怎么办呢？ Nah, bagaimana? 他就在全国各地方就报告公布说，有谁能够带国王上那座山的，那就有很大很大的奖赏。
Ya, kemudian dia mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa siapa yang bisa membawa raja untuk naik ke atas gunung itu pasti akan mendapatkan hadiah besar. 然后有一个地理学家就过来， Ya, kemudian ada seorang 阿利丢， ahli geologi. 他说：“国王，我可以带你去山上那边。” Ya, kemudian dia mengatakan, Raja, aku bisa mengantar kamu untuk naik ke atas gunung itu. 然后国王就问他：“你去过吗 Kemudian rajanya bertanya pada dia, apakah kamu juga pernah pergi? ？”他说：“还没有。” Dia mengatakan belum pernah juga. 但是我知道地理的， Ya, tapi aku tahu jalannya. 我可以带国王去。 Aku bisa membawa raja pergi ke sana. 国王说：“不，你不符合条件。” Ya, rajanya mengatakan enggak, kamu tuh enggak memenuhi syarat. 然后有一个大力士的， Ya, kemudian ada seorang tali itu orang Hercules gitu ya. Seorang yang kuat gagah perkasa ya. 他说：“国王，我可以带你上山去，我可以背你上去。” Ya, Tuhan, kemudian orang yang kuat gagah perkasa ini mengatakan, Raja, aku bisa membawa kamu naik ke atas gunung, aku bisa menggendong kamu. 国王就问他：“你去过那座山吗 Kemudian raja bertanya, kamu pernah ke gunung itu enggak? ？”没有 Belum. 啊，不能够。 Wah, itu enggak memenuhi syarat juga. 然后还有各种各样行业的人来到国王面前，都被国王推过去。 Ya, banyak sekali orang-orang yang memiliki latar belakang yang dari berbeda-beda datang pada raja ini, tapi rajanya bilang tidak memenuhi syarat. 后来最后 Dan yang terakhir, 有一个很不起眼的老人家， ya ada seorang yang sudah tua yang tidak dipandang ya. 然后他说：“国王，我可以带你去山上。” Ya, dia mengatakan, Raja, aku bisa mengantar kamu naik ke atas gunung. 结果国王就答应他，就跟他去， 他就赢了。 Ya, akhirnya raja bersedia untuk dibawa dia untuk naik ke atas gunung itu dan dia menang. 弟兄姐妹知道为什么吗？ Saudara-saudari, tahu apa yang terjadi? 因为这个老人家住在那座山上。 Ya, karena orang tua ini dia tinggal di atas gunung. 他说：“我每个礼拜都下来城市这边啊， Ya, dia mengatakan setiap minggu saya ini turun dari gunung dan turun ke daratan. 所以我知道这往山上的路怎么走。” Oleh karena itu saya tahu jalan bagaimana dari daratan ini untuk naik ke atas gunung. 同样的，弟兄姐妹， Juga sama saudara-saudari. 当我们说要上天堂的时候，有谁能够带我们去呢？ Di saat kita mengatakan kita mau masuk ke dalam surga, siapa yang bisa mengantarkan kita ke sana? 如果他不是从天堂来的，有谁能够知道天堂的路？ Ya, kalau dia bukan berasal dari surga, siapa yang tahu jalan untuk masuk ke surga? 主耶稣是从天堂来的，所以他能够保证带领我们到天堂不会迷路。 Tuhan Yesus itu datang dari surga, oleh karena itu dia menjamin kita untuk tidak tersesat untuk masuk dalam surga. 所以圣经这边讲是主耶稣是唯一的道路，不是其中之一的道路。 Oleh karena itu di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. 他也是这个真理， Dan juga mengatakan dia adalah kebenaran 他也是这个生命。 dan juga hidup. 所以弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari semua, 活在这个多灾多难的世界里面，我们不需要害怕，不需要忧愁。 kita semua yang hidup di dunia yang penuh dengan bencana, penuh dengan penderitaan ini, janganlah kita khawatir dan kita takut. 因为主耶稣应许我们， Karena Tuhan Yesus menjanjikan pada kita, 这一切会过去， semuanya itu akan berlalu. 他会带我们到天堂，不会迷路的，不用担心。 Dia akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga dan tidak akan tersesat. Janganlah khawatir. 然后问题是，如果有一天我们要到天堂去的话，那在我们活在世上，为什么上帝还把我们留在世上，没有马上接受耶稣基督成为个人救主了，就马上上天堂？为什么还要把我们留在世上呢？ Ya, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita nantinya akan masuk dalam surga, mengapa kita saat ini masih berada di dalam dunia ini? Tuhan mengizinkan kita di dunia ini. Bukannya kita telah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian langsung masuk ke surga.
他要我们预备， Dia mau supaya kita ini bersiap-siap 成为多人的祝福。 menjadi berkat bagi banyak orang. 上帝拯救我们，要使我们成为祝福。 Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 看到这样多灾多难的世界，如果要行善它容易吗？ Melihat dunia yang kacau balau, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan bencana ini, apakah dengan perbuatan baik itu dengan mudah? 如果我们的人生顺利的话呢，要行善不难是吗？ Kalau kita dalam keadaan di dunia ini dengan baik, dengan lancar, sukses, apa kita untuk berbuat baik itu susah? 不难， Tidak susah. 但是当我们面对困难，叫我们去帮有难的人，那个是不容易。 Ya, tetapi di saat kita sendiri mengalami penderitaan, kita mau menolong orang yang sedang menderita atau bencana itu tidak mudah. 但是上帝提醒我们，在彼得前书第4章第7到第10节这样说。 Ya, tetapi Tuhan telah mengingatkan kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang dituliskan seperti ini. 万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能支淹许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要按照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的管家。 Dalam bahasa Indonesia, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh sama orang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagi anugerah Allah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang 这是 terkasih, 彼得前书，彼得写下来的时候，不是在他们人生顺利的时候，不是，而是他们在逼迫当中，这些基督徒受逼迫的时候写下来的。 Jadi ayat ini ditulis oleh Petrus di Petrus 1 ya. Bukan mereka di dalam keadaan yang baik, tetapi di dalam penganiayaan menuliskan ayat ini. 所以弟兄姐妹， Karena saudara-saudari, 我不知道弟兄姐妹现在有什么面对什么困难， saya tidak tahu saat ini saudara-saudari semua mengalami kesulitan masalah apa. 但是我要邀请弟兄姐妹这时候祷告。 Tetapi saat ini saya mengundang saudara-saudari pada saat itu berdoa. 求上帝给我们信心， Biarlah Tuhan berikan kita semua iman, 相信他的应许，他会结束这一切苦难。 percaya bahwa janjinya agar kita dapat mengakhiri semua penderitaan ini. 给我们盼望来度过每一个难关， Ya, memberikan kita pengharapan agar kita dapat melewati semua kesulitan masalah. 给我们喜乐来面对各种各样的问题。 Memberikan kita sukacita untuk menghadapi semua hal-hal di dalam dunia ini. 我们一起来祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主啊， Tuhan, 你知道我们的心， Kau tahu hati kami. 知道我们面对的挑战苦难。 Kau tahu yang kami hadapi, tantangan apapun. 你也看顾丰收教会的每一个弟兄姐妹。 Kau juga melihat, memelihara anak-anakmu di gereja kesini. 恳求你触摸他们的心， Biarlah Engkau menyentuh setiap hati mereka, 安慰他们， memberikan penghiburan pada mereka, 加添他们对你的信心。 dan biarlah mereka memiliki iman kepada Allah. 主啊， Tuhan, 我们只有你， kami hanya memiliki Engkau. 是我们唯一的盼望。 Engkau adalah pengharapan satu-satunya bagi kami. 你不会骗我们的。 Engkau tidak pernah berbohong kepada kami. 谢谢你，主。 Terima kasih Tuhan. 祷告祈求，奉靠主耶稣基督得胜的名求。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
弟兄姐妹， Saudara-saudara, 最后一点， pesan terakhir, 上帝不单单应许我们，他必定会再来， Tuhan tidak hanya berjanji pada kita bahwa Dia akan datang kembali, 不单单带领我，他是唯一的道路， tidak hanya membawa kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan, 他也会给我们能力来胜过一切困难。 Tuhan juga akan memberikan kita kuasa untuk melewati semua masalah. 刚才经文最后部分念到，我们祷告求什么就会应允。 Ayat yang terakhir kita baca tadi bahwa apa yang kita minta dalam nama Tuhan maka Tuhan akan memberikan, mengabulkan. 不是说按照我们的意思来求，而是按照上帝的旨意来求的。 Bukan menurut apa yang kita maui, tetapi menurut kehendak Tuhan. 如果上帝要给我们很容易的， Kalau Tuhan mau memberikan pada kita itu sangat-sangat mudah. 我们只要靠他，不能够靠自己。 Kita hanya bersandar pada Tuhan, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. 约翰福音15章那边有记载说，主耶稣说他是真葡萄树，离了他，我们什么都不能够做。 Di dalam kitab ayat Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita lepas daripada pokok anggur daripada Dia, kita tidak bisa melakukan apapun. 只要我们连于他，在他里面， Asalkan kita tidak lepas daripadanya, kita terus bersandar dan dekat padanya. 上帝常常用创世纪26章那边以撒的故事提醒我。 Tuhan seringkali mengingatkan saya di dalam kitab Kejadian pasal 26. 那边有记载，那时候迦南地饥荒，大饥荒， Yaitu pada waktu Ishak, waktu itu zaman itu masa kelaparan di tanah Kanaan. 很多人都从迦南地往南去埃及那边去了。 Banyak sekali orang-orang itu dari tanah Kanaan mereka pergi mengungsi ke Mesir. 但是上帝说：“你不要离开，你仍然住在迦南地，我会祝福你。” Tetapi Tuhan mengatakan pada Ishak, janganlah kau pergi dari tanah Kanaan, aku akan tetap memberkati engkau. 以撒听话了， Ishak menurut perkataan Tuhan. 结果发生什么事？弟兄姐妹， Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudari semua? 那一年以撒有100倍的收成。 Tahun itu Ishak mengalami ratusan kali lipat penuaian yang besar. 别人的田地枯干，什么都种什么都不能够活下来。 Ya, sawah atau ladang dari orang lain itu kering, ya, tidak bisa apa yang ditanam itu tidak bisa tumbuh. 别人的牛羊死掉或者活着还是瘦巴巴的， Kambing domba orang lain itu banyak mati, banyak yang kurus kering. 但是在以撒这边， Tetapi di dalam Ishak dan keluarga Ishak, 圣经记载说，上帝祝福他100倍。 ya, kita mengatakan bahwa Tuhan memberkati beratus-ratus kali lipat kepada Ishak. 他那边种什么什么都活，有收成；养什么什么都胖。这 Ya, 样讲。 apapun yang ditanam oleh Ishak, semuanya akan tumbuh dan menuai, dan kambing dombanya itu gemuk sekali. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 甚至那个亚比米勒，就是迦南地当时的主人，来到以撒面前说什么？ ya, sampai-sampai pada saat itu Raja Abimelek, ya, penguasa pada zaman itu datang pada Ishak dan mengatakan apa? 他说：“我实在看见耶和华上帝祝福你。” Ya, aku benar-benar melihat bahwa Tuhanmu itu memberkati engkau. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 只要我们活在上帝里面， asalkan kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, 无论外面发生什么事情， meskipun di luar sana terjadi hal apapun, 世界发生怎么样大的动荡， ya, apapun yang mengguncang dunia ini, 在上帝的里面，我们仍然可以100倍的收成。 di dalam Tuhan kita masih tetap mengalami beratus-ratus kali lipat berkat Tuhan. 连世上的需要，上帝都会供应。
apapun yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan menyediakan bagi kita. 连我们的灵魂的需要他都会供应，何况我们世上每天生活的需要，对他来讲是小事。 Kebutuhan dari roh kita nanti Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Ya, bagaimana Dia tidak menyediakan apapun yang kita butuhkan di dunia ini? 连他的独生爱子耶稣基督，他都差派来代替弟兄姐妹和我死在十字架上，还有什么他不能够给我们的？ Ya, bahkan Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dan mati bagi saudara-saudara di atas kayu salib. Apa yang tidak bisa Dia berikan bagi kita? 我们还需要忧伤，我们还需要担心忧虑吗？ Apakah kita masih khawatir? Apakah masih takut? 我认识一个弟兄， Saya mengenal seorang saudara. 他现在已经70多岁，差不多80岁了。 Dia saat ini berusia 70 hingga 80 tahun. 他弟兄姐妹知道，种什么活什么。他喜欢吃榴莲，种榴莲，哇，榴莲收成很多。他很喜欢吃什么，然后做这门的生意，这饮食的生意也是很成功。 Beliau ini ingin makan apa, dia tanam apa dan dia bisa tumbuh berbuah. Ya, dia ingin makan durian, dia tanam durian, duriannya itu berbuah lebat. Kemudian dia mau berdagang apa, dia berdagang makanannya. Dan diberkati Tuhan dagangannya. 弟兄姐妹知道他的秘诀在哪里吗？ Saudara tahu rahasianya dari saudara ini apa? 他很亲近上帝， Dia sangat dekat dengan Tuhan. 每天凌晨1点钟，他一定会起来读经祷告。 Di saat fajar setiap hari jam 1 dia pasti bangun untuk berdoa dan baca Alkitab. 不是说因为跟上帝交易啊，我跟上帝祷告，上帝一定要给我，不是这个意思。 Bukan karena dia tukar menukar ini ya 但是他 dengan 真的 Tuhan, 实在太渴望能够亲近上帝了。 tapi dia benar-benar rindu untuk mendekat kepada Tuhan setiap hari. 他尝试在每天的生活当中遵守上帝的话语。 Dan setiap hari dalam kehidupannya dia menuruti, menaati firman Tuhan. 所以上帝就带领他，保守他，赐福他。 Maka Tuhan memimpin dia, memberkati dia. 最近他跟我讲，很奇怪，在他种辣椒嘛，小辣椒，隔壁的也种了小辣椒，这边隔壁的都种小辣椒，全部都种小辣椒，但是全部都死掉，只有他的有收成，而且很多。他说我也是觉得奇怪，大家为什么会这样？ Akhir-akhir ini beliau mengatakan pada saya, beliau ini sedang menanam lombok ya di ladangnya, dan pinggir-pinggirnya itu tetangganya itu juga sama menanam lombok, sana juga menanam lombok. Tapi lombok yang dia itu tumbuhnya itu berbuah lebat, yang kiri kanannya itu kering mati. Dia juga nggak tahu bagaimana apa yang terjadi. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, 这个是上帝应许， ini adalah janji Tuhan bagi kita. 不要忧愁。 Jangan khawatir, 永恒的生命，他会给，他已经给我们了。 dan kehidupan yang kekal dia sudah berikan pada kita semua. 这短暂的人生，他也一定会保护看顾我们。 Di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara, dia tetap memelihara dan memimpin kita. 只要我们活在他里面， Asalkan kita hidup di dalam dia, 不要离开他， jangan meninggalkan dia. 单纯的跟随他， Dengan hati yang tulus untuk mengikuti dia. 不是要跟上帝做什么交易，不要 Jangan kita tukar menukar dagang berdagang dengan transaksi Tuhan. 啊， Transaksi. 不要跟上帝交易，不要 Ya, jangan kita ini 单纯 berdagang sama Tuhan. Kita tulus. 对付上帝。恳求你帮助每一位丰收教会的弟兄姐妹。 Bapak yang terkasih, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anakmu dalam gereja ini, 单纯的跟随你， hanya dengan tulus hati mereka untuk mengikutimu 经历到你的同在， dan dapat mengalami penyertaan-Mu. 一生一世不离你，
seumur hidup mereka tidak pernah meninggalkan. 祷告祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami